Dia bagi aku dia macam dia kuat menganjing. Dia kuat menganjing pihak akhbar dan juga kuat menganjing pihak polis. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kepada siapa yang baru datang kepada channel aku ni, welcome to my channel. And kepada yang telah subscribe pada channel aku, thank you so much for the support. And yeah, mudah saja, korang just tekan subscribe dekat bawah and tekan the bell notification dekat bawah, so that korang takkan terlepas dengan konten aku yang akan datang. So untuk kisah hari ni, aku akan sambung dengan kisah serial killer. And topik hari ni adalah satu serial killer yang bagi aku dia amat bijak dan juga menarik lah cara dia membuat dia punya pembunuhan bersiri itu. So tanpa membuang masa lagi, let's go, let's jump into the video guys. The Zodiac Killer merupakan seorang pembunuh bersiri yang masih menjadi misteri sampai hari ni guys. Dan dia ni juga dipercayai masih lagi hidup. Dan The Zodiac Killer ni dia telah melakukan pembunuhan bersiri di San Francisco di sekitar pada tahun 1960-an. Apa yang menarik lah tentang The Zodiac Killer ni, apabila dia melakukan satu pembunuhan, ia akan disusuli dengan sepucuk surat yang ditulis olehnya. So dalam surat tu kan, dia akan menulis ataupun meninggalkan simbol-simbol seperti kriptogram ataupun dia ada merangkumi beberapa huruf dan juga nombor lah dalam dia punya surat tu, dan semua benda tu akan disusun untuk membentukkan satu simbol. Dia akan menjadi satu puzzle yang dia meninggalkan untuk pihak-pihak akhbar dan juga pihak-pihak polis. So macam kita tahu kan, macam kita tahu kalau setengah serial killer kan, diorang akan membuat satu pembunuhan yang teramat kejam lah, yang melambangkan diri mereka. Tapi macam serial killer ni, dia bagi aku dia macam dia kuat menganjing. Dia kuat menganjing pihak akhbar dan juga kuat menganjing pihak polis. Okay, so mengenai The Zodiac Killer ni okay, sampai sekarang orang masih lagi tertanya-tanya tentang bagaimana rupa wajah The Zodiac Killer ni. Dan ada salah satu mangsa The Zodiac Killer ni yang terselamat daripada pembunuhan dia ni telah describe ataupun telah memberitahu dia punya detail-detail macam mana wajah The Zodiac Killer ni. Dan daripada situ pihak-pihak yang berkenaan berjaya untuk melakar macam mana rupa Zodiac Killer ni sebenarnya guys. Daripada pandangan mata The Zodiac Killer ni, dia ada cakap bahawa rupa The Zodiac Killer ni merupakan seorang lelaki yang berumur lingkungan dalam 26 ke 30 tahun. Dan dia ni adalah seorang lelaki yang berkulit putih dan juga berkaca mata. Okay, so dalam lakaran gambar tersebut ni adalah sedikit sebanyaklah dia punya detail macam mana rupa sebenarnya The Zodiac Killer yang bermisteri ni. So daripada lakaran gambar tersebut kan, telah sekaligus menjadi satu wajah yang rasmi kepada pihak-pihak berkenaan yang mencari ataupun ingin menyelesaikan kes pembunuhan The Zodiac Killer ni. Dan daripada setiap kes pembunuhan yang dibuat oleh The Zodiac Killer ni, dia seolah-olah mencabar pihak akhbar dan juga pihak polis dan juga media tentang dia punya modus operandi pembunuhan bersirinya itu. Dalam setiap surat yang ditulisnya, dia akan menceritakan kronologi bagaimana dia membunuh semua mangsanya. Bagaimana tu satulah, and dia akan cerita satu persatu tentang apa yang berlaku apabila dia menjalankan dia punya pembunuhan bersiri ke atas mangsanya. So bagi aku next level lah, next level je ni. Jadi macam aku boleh kata kalau macam cerita Batman ke apa kan, dia punya villain ni lain macam tu, Joker punya style kau tahu. Dan selepas dia menceritakan segala kronologi tentang pembunuhannya itu, dia akan mendedahkan siapakah mangsa dan juga identiti mangsa dia yang dibunuh olehnya itu. Jadi sampai sekarang kan, okay, dah sampai sekarang semua penyiasat di pelosok dunia masih tidak dapat lagi memecahkan kod yang ditinggalkan oleh The Zodiac Killer ni tau. Okay, so kau boleh imagine dah berapa lama dah. Sekarang tahun 2021, benda ni jadi 1960-an, sampai sekarang tak dapat crack lagi the code yang ditinggalkan oleh The Zodiac Killer ni. So code yang ditinggalkan oleh The Zodiac Killer ni kan, dia ada meninggalkan kod dari segi huruf bersusunan dari A, E dan N. So sampai sekarang kod itu masih tidak dapat lagi dipecahkan oleh pihak penyiasat. So because of that, mereka telah
menggelarkan dia sebagai The Zodiac Killer. Okay guys, kepada korang yang telah follow channel aku kan, dengan kisah benar yang aku ceritakan dekat korang sebelum ni, setiap serial killer mesti ada dia punya, aku tak tahu lah, trend ke, style ke apa kan. Setiap pembunuhan mereka akan tinggalkan satu trademark kau tahu. And The Zodiac Killer ni pun dia pun sama lah, dia pun nak juga join the club, tinggalkan trademark dia. Okay, semua nak best dia, self branding bro. Gempak asial. Okay, sambung. Selain menceritakan kronologi mengenai mangsa yang dibunuh olehnya, Zodiac Killer ni juga akan menulis sepucuk surat yang merangkumi dia punya logo untuk mewakili identitinya. Dan dalam pada masa yang sama, dia turut mengugut pihak akhbar untuk mendedahkan segala kronologi ataupun bagaimana dia menceritakan ataupun bagaimana dia membunuh mangsa-mangsa dia. Dia turut mengugut pihak akhbar untuk menuntut permintaannya tau. Okay? So selepas setiap pembunuhan dilakukan olehnya, dia akan menuntut permintaan, dan kalau tidak ditunaikan, dia akan meneruskan lagi dengan pembunuhannya tersebut. Okay, sebagai contoh, dia ada mengugut satu pihak akhbar ni lah untuk memaparkan dia punya kisah ni. Okay, kalau tidak ditunaikan, dia akan mengugut untuk meletupkan satu bas sekolah bersama kanak-kanak di dalam bas tersebut. So pihak akhbar memang takut lah kan, of course lah, nak letupkan bas ada budak-budak kan. So diorang pun tunaikan segala permintaan The Zodiac Killer ni. Tetapi ada juga permintaan yang tidak ditunaikan oleh pihak akhbar ni. Dan because of that, Zodiac Killer ni dia meneruskan lagi dia punya pembunuhan bersiri dia tersebut. Okey, apa yang terjadi apabila dia punya permintaan itu tidak ditunaikan? Dia telah membunuh seorang anggota polis. Anggota polis itu telah dibunuh olehnya disebabkan permintaannya tidak ditunaikan. Oh, gila tu. Sick man. Zodiac Killer, freaking sick. Okay guys, pembunuhan bersiri The Zodiac Killer ni dia telah bermula pada penghujung 1960-an sehingga awal 1970-an, dan juga dianggarkan seramai 37 orang yang telah menjadi mangsa The Zodiac Killer ni. Dan juga 7 orang daripada 37 tu telah dikenal pasti, dan dalam 7 orang itu 4 orang lelaki dan juga 3 orang perempuan. Dan macam biasalah, dalam setiap pembunuhan yang dilakukan oleh The Zodiac Killer ni, dia akan meninggalkan surat lah. So dalam surat yang ditulisnya, dia telah meninggalkan 4 jenis kod untuk diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Tetapi pihak yang berkenaan hanya mampu untuk menyelesaikan satu kod sahaja. So yang daripada 7 mangsa tadi kan, yang 4 orang lelaki dan juga 3 orang perempuan tu, 2 orang sahaja yang dikenal pasti yang masih lagi hidup. Kesemua mangsa ni, diorang punya umur tu dalam lingkungan 16 sehingga 29 tahun. Okay, untuk Zodiac Killer ni kan, dia punya pembunuhan pertama berlaku pada 20 Disember tahun 1968, di mana 2 orang pelajar telah ditembak mati olehnya. Kedua-dua pelajar tersebut dikenali sebagai Betty Lou dan juga David Faraday. Okay, bagaimana ini berlaku adalah apabila satu hari ni si Betty dan juga David, mereka telah menghadir satu konsert. Okay, konsert ataupun pesta lah. Mereka pergi ke konsert tersebut sebagai pasangan lah, as a, aku rasa date lah kan, diorang pergi dating semua kan. Tetapi David, apabila mereka dah on the way ke konsert tersebut, dia telah mengubah rancangan dan dia telah membawa Betty untuk berjumpa dengan rakan-rakan lama dia. Okay, dan tak lama lepas tu, David membawa Betty ke tempat yang sunyi lah untuk romantic time lah orang kata dan dia nak buat satu aktiviti yang romantik lah. Biasalah dating kan, kau tahu lah diorang kan, umur macam tu pula. Tapi apa yang kesian is of course lah, time tu diorang nak have fun semua kan, have fun dengan kawan-kawan, dan lepas tu diorang nak lepak berdua kan. Yang kesiannya apabila hari yang sepatutnya menjadi hari gembira untuk mereka telah menjadi satu hari yang teramatlah tragik untuk Betty dan juga David. Berdasarkan laporan forensik, ia telah didapati bahawa The Zodiac Killer ni telah meletakkan keretanya di sebelah kereta Betty dengan David ni. Apa yang jadi lepas tu is, The Zodiac Killer ni telah mengarah Betty untuk keluar daripada kereta
Dan yang bernasib baik, Betty tidak diapa-apakan lah. Dia tidak ditembak ke, tidak dicederakan. Tapi malangnya untuk David, belum sempat dia nak keluar dari kereta lagi, The Zodiac Killer menembak dia di kepala. Dan of course lah, itu telah menimbulkan satu situasi yang teramat huru-hara lah. Betty memang panik lah. So Betty dia cuba untuk melarikan diri, tetapi The Zodiac Killer ni, dia telah melepaskan 5 tembakan di belakang Betty pada jarak yang dekat. Dan Betty mati di tempat kejadian pada masa itu juga. Okay, so The Zodiac Killer ni, dia telah menggunakan lebih daripada satu jenis senjata untuk menjalankan pembunuhan dia. Okay, dan 2 senjata ni adalah dia punya favourite lah, which is satu pistol dan juga sebilah pisau. Okey lah, disebabkan itu pihak polis dia macam susah tau nak mengenal pasti apabila setiap kes pembunuhan terjadi, adakah itu kes The Zodiac Killer ni. Sebabnya okey, macam kalau korang nak tahu kan, serial killer ni dorang punya modus operandi tersendiri tau. Ada yang suka menjerut leher mangsa dengan tali, ada yang suka memukul mangsa mereka dengan kayu hoki ataupun kayu belantan ke. So mereka akan menggunakan sejenis senjata sahaja untuk melambangkanlah diri mereka itu. Tetapi that's not the case untuk The Zodiac Killer ni. Sebab kadang-kadang dia guna pistol, kadang-kadang dia guna pisau. So pihak polis susah nak trace pattern si The Zodiac Killer ni. So itu telah menimbulkan satu kecelaruan kepada pihak-pihak polis untuk menyelesaikan masalah The Zodiac Killer ni. So sehingga hari ini, The Zodiac Killer ni masih tidak lagi berjaya ditangkap dan kes pembunuhan ni masih lagi terbuka guys. So boleh nampak macam mana genius dia je ni, sampai ke hari ni tak settle lagi masalah je ni. Dan juga terdapat beberapa suspek yang telah berjaya dikenal pasti dan juga mereka telah disoal siasat, tetapi mereka tidak mendapati segala ciri-ciri yang dicari oleh pihak polis yang untuk menyatakan bahawa mereka adalah Zodiac Killer, dan mereka punya tulisan dan juga DNA juga tidak mendapati ciri-ciri yang dicari oleh pihak-pihak yang berkenaan. So sini menunjukkan betapa kelicikan The Zodiac Killer ni telah mendapat liputan media dari seluruh dunia, dan dia telah menjadi satu sejarah hitam terutama sekali kepada Amerika Syarikat, sebab kejadian dia ni semua berlaku di kawasan San Francisco. So walaupun kes ni sudah lama berlalu, tetapi ia tidak mustahil untuk kes ini untuk berlaku semula, sebab ia masih dipercayai bahawa Zodiac Killer ni masih hidup lagi guys. Sudah berapa tahun dengan dia punya kelicikan ni, dia masih berjaya untuk tidak ditangkap oleh pihak polis. So apa pendapat korang tentang Zodiac Killer ni? Sebab bagi aku, dia ni adalah seorang yang genius dan seorang yang licik lah. Okay, dari segi macam mana dia menjalankan dia punya kes-kes pembunuhan dengan dia punya modus operandi, dengan taktik meninggalkan simbol untuk pihak polis menyelesaikan, yang aku rasa sampai sekarang tak dapat settle lagi. So orang pun dah petak macam mana nak tangkap si Zodiac Killer ni, and mereka masih tak tahu siapakah sebenarnya The Zodiac Killer ni. So okay guys, if korang enjoy video aku ni, please leave a like. Okay, kalau korang suka, share kepada kawan-kawan korang, kepada family korang, and jangan lupa untuk subscribe kepada channel aku dan juga tekan the bell notification so that korang takkan terlepas dengan konten-konten aku yang akan datang. So aku nak cakap thank you so much sebab tengok video aku daripada awal sampai habis. Korang terbaik gila lah. Aku respect gila lah. Thank you so much for your support, and yeah, thank you for supporting my YouTube journey. And also jangan lupa untuk tengok aku punya TikTok juga, sebab aku ada upload aku punya konten dekat sana juga. Yeah, as always guys, aku sentiasa look forward untuk the next content for you guys. And macam biasa, never stop creating. Stay safe, stay healthy, take care. Assalamualaikum guys. Bye bye.